Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Lagi bersama saya Jessica Chung, ini ringkas TVS. Kolej Universiti Teknologi Sarawak UCTS kini milik Yayasan Sarawak sepenuhnya. Yayasan Sarawak dalam satu kenyataan berkata, Menteri Muda Pendidikan Sains dan Teknologi Penyelidikan Dr. Anwar Rapai telah dilantik sebagai pengerusi lembaga pengarahnya. Sehubungan itu, kini terdapat 3 buah universiti di bawah Yayasan Sarawak, Kertin Universiti Malaysia di Miri, Universiti Teknologi Swinburne dan UCTS. Tidak abai warga tani, itu komitmen kerajaan Sarawak yang sentiasa memastikan warga tani dibantu selaras usaha meningkatkan taraf hidup mereka. Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Francis Harden Hollis berkata, pelbagai inisiatif telah disalurkan bagi meringankan beban golongan terbabit, lebih-lebih lagi ketika mengharungi tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP sebelum ini. Antara inisiatif yang diperkenalkan kerajaan negeri bagi membantu warga tani, penternak dan peladang adalah program jangkauan komuniti pertanian Agricop. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Simanggang menambah, kerajaan Sarawak tidak akan berhenti mencari jalan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di pedalaman menerusi pelbagai cara seperti aktiviti pertanian dan penternakan. Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Sarawak juga banyak menyediakan bantuan kepada rakyat Sarawak. Ahli Parlimen Bintulu Datuk Seri Tiong King Sing menggesa semua pihak untuk tidak menjadi keyboard warrior yang tidak bertanggungjawab dengan menularkan berita tidak sahih tanpa pengesahan rasmi. Tindakan sedemikian tegasnya hanya bertujuan mencari perhatian, menimbulkan suasana panik serta mengganggu tugas barisan hadapan. Beliau yakin pihak berkenaan adalah golongan yang berpendidikan dan pastinya menyedari kesan atas tindakan mereka itu. Justru katanya semua pihak harus bertanggungjawab dengan tidak menimbulkan situasi panik pada masa ini dan menyebabkan pelbagai pihak mengalami tekanan. Sekiranya orang ramai ingin mengurangkan beban petugas barisan hadapan, mereka hanya perlu patuh kepada SOP yang ditetapkan. Beliau turut berpesan agar rakyat tidak keluar rumah sekiranya tiada keperluan bagi mengekang penularan sekaligus memutuskan rantaian wabak COVID-19 di Bintulu. Susulan hujan lebat melanda Kuching sejak semalam adalah menjadi kegusaran jika bencana banjir kembali. Bagi mendapatkan kepastian mengenai situasi semasa, kita akan bersama penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak, Tuan Henry Adimansyah di talian. Silakan Tuan kongsikan kepada penonton, adakah situasi terkawal pada ketika ini? Ya, terima kasih untuk makluman semua bahawa pada masa kini situasi di Kuching khasnya dan di Sarawak amnya adalah dalam keadaan terkawal. Memang kita ada menerima beberapa kata orang laporan air naik, tetapi kita masih dalam situasi terkawal. Di Kuching misalnya, di Kampung Stas memang kita ada misi memindahkan satu warga emas daripada Kampung Stas ke rumah saudaranya. Setakat ini PPS Pusat Penempasan Senaran masih lagi belum dibuka dan situasi kata banjir ataupun keadaan hujan ni masih lagi dalam pemantauan dan pematian pihak bomba lah. Baik, seterusnya Tuan Henry, adakah terdapat kebarangkalian akan kembalinya bencana banjir di Sarawak seperti sebelum ini, Tuan Henry? Kita tak nafikan mungkin akan berlaku seperti mana ramalan daripada Met Malaysia. Siri episod hujan yang lebat mungkin akan melanda di kawasan wilayah Sarawak ini. Terutama kita bimbang khawatir kiranya hujan itu bertembung dengan air pasang tinggi. Jadi kita ambil langkah berjaga-jaga, bukan setakat di peringkat agensi, di peringkat bomba, di peringkat agensi yang lain. Tapi saya minta juga sarankan kepada masyarakat, ahli-ahli masyarakat yang lain untuk sama-sama bersedia kiranya berlakunya keadaan banjir. Jadi Tuan Henry, bagaimana persediaan pihak bomba setakat ini? Okey, di peringkat agensi, di peringkat bomba, kita ada SOP kita ada patuan kita. Dalam keadaan musim sekarang ini, pemantauan berkala terus dilaksanakan
melalui 34 balai kita di seluruh Sarawak ni. Dalam masa yang sama juga kita mengambil inisiatif bukan setakat kita memantau amaran daripada Met Malaysia, tetapi juga kita melihat ada tak aduan-aduan daripada media yang lain seperti Facebook yang mana ada netizen kadang-kadangnya menyalurkan aduan itu melalui media sosial sebegini. Baik, terima kasih Tuan Henry Adimansyah atas perkongsian itu. Kita akan berehat seketika. Jumpa selepas ini. Bersua kembali. Kementerian Tenaga dan Sumber Asli KETSA melakar sejarah dalam bidang pengurusan perhutanan dengan penerimaan Dasar Perhutanan Malaysia 2020 DPM 2020 yang melibatkan konsultasi ketiga-tiga wilayah iaitu Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Dr. Syamsul Anwar Nasarah dalam satu kenyataan berkata, dasar itu menggariskan hala tuju yang jelas kepada sektor perhutanan dalam mendepani cabaran baharu di peringkat domestik dan antarabangsa. Perkara itu diputuskan semasa mesyuarat Majlis Tanah Negara ke-78 pada Jumaat yang membentangkan 8 kertas mengenai beberapa dasar penting berkaitan tanah dan perhutanan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mempengerusikan mesyuarat secara persidangan video menyatakan sudah tiba masanya negara melihat impak pembangunan industri sektor sumber asli dalam konteks kelangsungan kehidupan manusia dan pemeliharaan khazanah alam. Sehubungan itu, KETSA dan Kementerian Alam Sekitar dan Air telah diarahkan untuk mengesyorkan kepada kerajaan tindakan penyelesaian segera dan praktikal berhubung isu pengkuarian dalam hutan simpanan kekal dan kawasan berhutan lain. Turut dipersetujui dalam mesyuarat itu adalah Rang Undang-Undang Perhutanan Negara Pindaan 2020 kecuali cadangan pindaan mengenai peruntukan mengadakan penyiasatan awam dan keperluan untuk penggantian serentak hutan simpanan kekal yang diwarta keluar. Majlis Tanah Negara juga bersetuju dengan peraturan-peraturan Kanun Tanah Negara, Tanah Bawah Tanah, borang-borang permohonan pindaan 2020 dan pindaan ke atas jadual kelima Akta Hak Milik Strata 1985, Akta 318. Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC komited untuk meningkatkan usaha bagi mewujudkan kesedaran mengenai sijil perakuan sistem upah berkaitan produktiviti dan e-organisasi kemakmuran bersama 2021. Langkah tersebut akan mendorong lebih banyak perniagaan menjadi organisasi kemakmuran bersama sejajar dengan wawasan kemakmuran bersama 2030. Pada Januari, MPC telah memulakan program capaian menerusi usaha jaringan industri, platform menyokong secara maya dan webinar. E-organisasi kemakmuran bersama yang diakui oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI dan Kementerian Sumber Manusia merupakan sistem dalam talian yang mengeluarkan sijil perakuan elektronik kepada syarikat yang berjaya melaksanakan sijil perakuan sistem upah berkaitan produktiviti. Menurut Ketua Pengarah MPC Datuk Abdul Latif Abu Seman, pada akhir tahun lepas, hampir 90,000 majikan telah melaksanakan PLWS, kaedah perkongsian keuntungan yang memberi manfaat bersama kepada majikan dan pekerja. Tambahnya, produktiviti adalah pengubah untuk meningkatkan pemulihan ekonomi yang terjejas akibat pandemik dan MPC yang bermatlamat mendorong produktiviti negara bertanggungjawab membantu perniagaan melonjakkan produktiviti yang akan mempengaruhi prestasi, keuntungan dan kecekapan. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 5 Sarawak berjaya merampas rokok dan minuman keras dengan anggaran nilai keseluruhan termasuk cukai sebanyak RM702,814.05 hasil serbuan ke atas sebuah rumah 2 tingkat di Sibu. Menurut Komander PPM Wilayah 5 Sarawak ACP Syamsul Kasim, rampasan itu merangkumi 128 kotak minuman keras dan 910,000 batang rokok pelbagai jenis dan jenama. Unit Risikan Marin URM Wilayah 5 menerusi Ops Landai COVID-19 telah membuat serbuan dan pemeriksaan ke atas sebuah rumah 2 tingkat di Jalan Terusan Sibu. Setelah membuat pemerhatian selama lebih kurang 2 jam, namun tiada sebarang pergerakan orang yang disyaki pemilik premis terbabit.
Pasukan serbuan kemudiannya memotong kunci mangga pagar dan menemui sejumlah rokok dan minuman keras yang tidak berbayar cukai kastam. Kesemua barang rampasan akan diserahkan kepada pihak Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Sibu untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1 Akta Kastam 1967. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran 122 Astro. Ingat, peperangan kita menentang COVID-19 masih belum selesai. Jaga kebersihan diri, jaga penjarakan fizikal dan patuhi SOP yang telah ditetapkan. Saya Jessica Chung, salam hormat dan jumpa lagi.